Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu dalam bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini. Bulan barakah yang selama ini telah kita tunggu-tunggu. Bulan Ramadan, satu bulan yang Allah fardukan kepada kita setiap tahun untuk kita melaksanakan, membangunkan ibadah Ramadan. Saya tak hanya sebut pada bulan Ramadan ini kita berpuasa ataupun kita menahan lapar dan dahaga semata-mata, tetapi kita membangunkan ibadah Ramadan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan kepada ganjaran Allah, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah berlalu. Sahabat-sahabat semua, adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah, tahun ini sekali lagi Allah berikan peluang bersama untuk berramadan. Ini adalah tahun kedua kita berramadan dalam suasana musibah COVID-19 yang Allah uji kita sejak daripada tahun yang sudah. Alhamdulillah, Allah masih beri lagi kita nafas, Allah masih beri lagi kita kesempatan untuk kita berramadan bersama-sama. Tetapi bila kita renungkan kembali, adakah diri kita ini lebih baik hari ini berbanding ketika kita sebelum Ramadan yang sudah? Adakah Ramadan pada kali ini akan berlalu pergi sebagaimana Ramadan-Ramadan yang telah berlalu? Adakah Ramadan kali ini berhasil untuk mendidik diri kita menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa dan lebih baik? Itulah apa yang Allah hikmahkan kepada kita untuk kita berpuasa pada bulan Ramadan. Allah tidak memfardukan Ramadan kepada kita semata-mata untuk kita berpuasa menahan diri lapar dan dahaga, tetapi Allah mewajibkan puasa ini kepada kita supaya kita saban tahun kita menjadi hamba Allah yang lebih baik dan lebih bertakwa. Allah sebut dalam Al-Quran suratul Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah dituliskan ke atas kalian, telah difardukan ke atas kalian kewajipan berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu sebelum kamu, supaya apa? La'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Maksudnya bulan Ramadan ini sepatutnya adalah bulan yang mendidik kita, yang menjadikan diri kita ini lebih baik, lebih hampir kepada Allah. Sepatutnya Ramadan kali ini, kalau kita berhasil untuk nak menghabiskan Ramadan ini, sepatutnya selepas daripada Ramadan itu kita lebih baik daripada hari-hari kita sebelum Ramadan, hari-hari kita pada minggu yang sudah, bulan yang sudah, tahun yang sudah. Mesti kita kena jadi lebih baik. Sahabat-sahabat semua, adik-adik semua yang dikasihi oleh Allah, berpuasa pada bulan Ramadan adalah salah satu daripada rukun Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis Ibnu Umar riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi bagi tahu, bunyal Islamu ala khams. Islam itu dibina di atas 5 perkara. Apa 5 perkara itu? Kita mengucapkan 2 kalimah syahadah, kita melakukan salat, kita menunaikan zakat, kita berpuasa pada bulan Ramadan, dan kita menunaikan haji. Ini 5 rukun Islam yang wajib dilaksanakan semua orang yang bergelar sebagai Muslim sekiranya mereka ini mampu. Dan Allah wajibkan kepada kita puasa ni hanya setahun sekali. Salat diwajibkan kepada kita 5 kali sehari. Zakat diwajibkan kepada kita setahun sekali. 2 kalimah syahadah
diwajibkan kepada kita saban hari. Ibadah haji diwajibkan kepada kita sekali seumur hidup. Yang mana semua amal ibadah ini memiliki ujian yang tersendiri. Kalau kita tengok ucapan dua kalimah syahadah, Allah nak uji keimanan kita. Sejauh mana kita benar-benar percaya tentang Allah itu adalah Tuhan kita dan Rasul itu adalah pesuruh Allah. Sejauh mana kita menuju ke arah Allah, kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya berdasarkan kepada jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujian keimanan terletak di dalam hati, juga dari sudut amalan. Bila Allah fardukan kepada kita salat 5 waktu, Allah uji kepada kita ini ujian yang berbentuk fizikal. Kita kena bangun pagi, kita kena solat subuh, kita kena ambil wuduk, jaga masa, itu dan ini. Tak kira sesibuk mana pun kita, solat itu kita kena jaga. Bila Allah wajibkan kepada kita ibadah zakat, Allah nak uji kita sejauh mana kita ini sudi ataupun sanggup mengeluarkan harta kita di jalan Allah sebagaimana yang Allah pinta. Kongsikan sebahagian daripada harta kita sekiranya mencapai nisabnya bersama dengan orang-orang yang susah, bersama dengan mereka-mereka yang telah diwajibkan oleh Allah, asnaf yang 8 itu. Allah uji kita daripada sudut harta. Bila Allah fardukan kepada kita tentang ibadah puasa, Allah nak uji kita tentang bagaimana kita mampu untuk nak menahan diri kita. Boleh tak kita menahan diri kita daripada nafsu syahwat? Boleh tak kita menahan diri kita daripada melakukan apa yang tidak disuruh oleh Allah? Boleh tak kita menahan diri kita daripada tergelincir daripada landasan yang telah ditetapkan oleh Allah? Ini semua ada dalam ibadah puasa. Dan itulah istimewanya Ramadan. Ramadan tidak hanya sekadar lapar dan dahaga, tetapi Ramadan adalah bulan istimewa yang melatih diri kita untuk menahan diri. Baik, jangan ke mana-mana. InsyaAllah kita bertemu lagi selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam segmen yang kedua. Pada hari ini kita sedang membicarakan tentang istimewanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah satu bulan yang Allah turunkan padanya Al-Quran. Istimewanya Ramadan ini, Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Innal Al-Quran itu adalah merupakan satu sumber wahyu dan pedoman kepada kita semua manusia. Allah sebut dalam suratul Baqarah, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang turunkan Al-Quran, yang mempunyai petunjuk kepada manusia supaya manusia boleh membezakan di antara yang hak dan yang batil. Bila Ramadan ini datang menjengah kita, saya mengajak kepada sahabat-sahabat semua, adik-adik semua yang dikasihi oleh Allah, kita muhasabah diri kita. Kita tanya diri kita, kita renungkan perasaan kita. Adakah kita gembira dengan kedatangan Ramadan ataupun kita rasa macam terbeban? Sebab manusia ini, tahap mereka ini menunaikan hak Ramadan itu seperti mana perasaannya menyambut ketibaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah tetamu kita. Saban tahun Allah berikan peluang kepada kita selagi kita ini masih lagi bernafas di atas muka bumi Allah ni. Allah jadikan Ramadan ini sebagai tetamu yang bertandang dalam kehidupan kita. Ada orang ketika menyambut Ramadan, dia berasa tak suka, tak senang. Dia rasa macam berat, dia rasa macam beban, dia rasa macam menyusahkan diri dia.
Kalau boleh dia nak tetamu dia cepat-cepat berlalu pergi. Ada orang bila datang tetamu ini ke rumahnya, dia akan layan biasa-biasa sahaja. Orang kata so-so lah. Sekadar buat apa yang diperlukan, kemudian tak apalah. Dan ada orang pula bila datang bulan Ramadan ini, dia ternanti-nanti. Dia ternanti-nanti sebagaimana seorang ibu yang menantikan kepulangan anaknya ke rumah. Anak yang telah berpisah lama, pergi belajar, pergi ke asrama, lama tak bertemu. Bila nak balik tu, si ibu mungkin akan berkira-kira, berapa hari lagi nak balik? Berapa minggu lagi nak balik? Berapa jam lagi nak balik? Ternanti-nanti. Bila anak dia balik, dimasak sedap-sedap, digembirakan anak dia. Begitulah hal kita dengan bulan Ramadan. Adakah kita berasa gembira menanti-nanti kedatangan bulan Ramadan sebagaimana para ulama salaf terdahulu, yang mana mereka ini 6 bulan sebelum kedatangan bulan Ramadan, mereka telah berdoa kepada Allah, Ya Allah, sampaikanlah kami bulan Ramadan, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Hari-hari berdoa 6 bulan sebelum Ramadan supaya dapat dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan apabila bulan Ramadan itu telah datang menjengah, mereka akan bersungguh-sungguh menunaikan hak Ramadan ini. Mereka mendirikan salat, membangunkan malamnya, berdoa, mengaji Al-Quran. Apa-apa amal ibadah sekalipun mereka gandakan, kerana mereka tidak mahu tetamu yang datang sekali setahun ini berlalu pergi dalam keadaan mereka mensia-siakan ia. Kerana itu para ulama terdahulu berasa sangat gembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Mereka merasakan keistimewaan bulan Ramadan. Ya Allah telah muliakan ini. Kita pula bagaimana? Bagaimana kita tidak bergembira pada bulan Ramadan, sedangkan pada bulan Ramadan itu memiliki banyak kelebihan yang tiada pada bulan-bulan yang lain. Pada bulan Ramadan ini, Allah tambat syaitan-syaitan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwabul jannah, wa ghulliqatil abwabun nar, wa suffidatis syayatin." Apabila tibanya bulan Ramadan, akan dibukakan pintu syurga, akan ditutup pintu neraka, dan akan ditambat para syaitan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sepatutnya kurang sikit kejahatan-kejahatan tu. Cuma mesti ada yang tertanya, kalau syaitan tu kena tambat, kenapa ada je orang buat jahat pada bulan Ramadan? Jawapan dia sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, syaitan yang ditambat itu tidak semua. Ada segolongan ataupun dalam riwayat mengatakan maradatis syayatin, iaitu kita kata syaitan-syaitan yang besar-besar ni, otai-otai, syaitan ni sahaja yang ditambat. Itu berdasarkan kepada riwayat tersebut. Jawapan yang kedua adalah kejahatan yang kita lakukan, keburukan yang kita lakukan ini tidak semestinya datang daripada syaitan, tetapi boleh juga datang daripada hawa nafsu. Hawa nafsulah yang telah mengajak kita ke arah kejahatan. Hawa nafsulah yang mencenderungkan hati kita untuk melanggar perintah Allah. Allah kata dalam Al-Quran, "Innan nafsa la'ammaratun bis-su'." Sesungguhnya nafsu itu menyeru ke arah perkara yang keji. Jadi, walaupun syaitan ditambat, banyak daripada syaitan itu ditambat pada bulan Ramadan, tetapi tetap hasutan itu ada, godaan itu ada daripada hawa nafsu kita. Memang Allah ciptakan hawa nafsu ini hakikatnya untuk menguji kita, supaya membezakan antara orang yang benar-benar beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Allah menciptakan nafsu kepada kita supaya
tidaklah semudah itu untuk nak kita meraih syurga Allah. Allah menciptakan nafsu ini supaya kita membendung, menahan diri kita daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita terjebak dalam neraka Allah. Wal'iyadzubillah. Sebab tu dalam bulan Ramadan, seperti yang telah saya katakan, adalah bulan yang melatih kita untuk menahan diri. Bila kita mampu menahan diri kita, maka insya-Allah kita mampu untuk menahan diri kita daripada terjebak dengan godaan syaitan, dan kita juga mampu untuk menahan diri kita daripada tergoda dengan nafsu syahwat kita. Baik, jangan ke mana-mana, selepas ini kita akan teruskan lagi membicarakan tentang keistimewaan dan kelebihan bulan Ramadan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam segmen yang terakhir dalam episod kali ini, yang kita sedang membicarakan tentang keistimewaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang perlu kita rebut ganjaran dan fadilatnya. Dan antara fadilat yang terbesar yang Allah kurniakan pada bulan Ramadan adalah doa yang mustajab. Doa yang mustajab adalah apa yang kita semua impikan. Tetapi pada bulan Ramadan ada satu saat yang mana Allah jadikan pada tempoh tersebut waktu yang mustajab, ataupun doa kita insya-Allah tidak ditolak. Nabi SAW telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah, "Lis-sha'im 'inda fitrihi da'watun ma turad." Orang yang berpuasa itu memiliki doa yang tidak ditolak ketika dia berbuka puasa. Dalam hadis riwayat Ibn Hibban, Nabi SAW ketika menyebut 3 jenis golongan yang tidak ditolak doanya, salah satunya Nabi SAW menyebut as-sa'imu hatta yuftir, iaitu orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Jadi sewaktu kita tengah berpuasa, kita boleh berdoa sebanyak yang mungkin. Siang, petang, berdoalah kepada Allah. Dan ketika kita hendak berbuka, itu ada lagi satu waktu yang sangat mustajab untuk nak kita rebuti. Jangan pula ketika kita sedang menunggu untuk azan, iaitu azan maghrib, kita pergi tengok dulu drama, kita pergi main-main, kita buat kerja sia-sia, kita sembang-sembang kosong. Sedangkan itulah waktu yang mana kita kena rebut untuk nak berdoa sebanyak-banyak mungkin. Nak doa, nak dapatkan doa yang makbul ni tak semestinya di depan Kaabah sahaja. Ada orang dia ingat doa yang makbul ni only ketika mana kita solat kat Raudah, dekat gerbang Kaabah. Ya, ada tempat-tempat yang mustajab Nabi SAW sabdakan. Tetapi banyak waktu-waktu yang Nabi SAW bagi tahu kat kita ini waktu-waktu yang kita kena rebut. Sebab waktu-waktu tersebut adalah waktu yang Allah makbulkan doa kita. Kita nak doa apa sahaja doa ketika tu. Ya Allah, kurniakanlah aku ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, selamatkanlah aku di dunia dan di akhirat. Ya Allah, kurniakanlah aku syurga-Mu. Ya Allah, bebaskanlah aku daripada azab api neraka. Selamatkanlah aku daripada siksaan kubur. Selamatkanlah aku daripada fitnah di dunia dan di akhirat. Kita nak doa untuk ibu bapa kita, untuk sahabat-sahabat kita, jiran tetangga kita. Doalah pada masa itu. Itulah waktu yang sangat-sangat mustajab untuk nak kita cuba untuk dapatkan kelebihan tersebut. Itu bulan Ramadan ni bulan yang special. Setiap kali kita nak berbuka, kita duduk 5 minit, 10 minit sebelum berbuka, masing-masing duduk di tempat yang dia nak berbuka. Doa pada Allah. Spend some time. Sampailah azan dikumandangkan. Bila azan dikumandangkan sahaja, Bismillah, berbukalah. Jangan sia-siakan peluang yang telah Allah berikan kepada kita semua. Bulan Ramadan, bulan yang memiliki pelbagai jenis kelebihan. Antaranya adalah
Kalau kita mampu untuk nak melaksanakan umrah, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, al-umrata fi, umrah pada bulan Ramadan itu ta'dilu hajjah, pahalanya menyamai melakukan haji. Bukan bererti maksudnya bila kita buat umrah di bulan Ramadan kita tak payah melakukan haji, beza. Maksud Nabi nak kata nilai kita melakukan umrah pada bulan Ramadan itu sama dengan ketika kita menunaikan haji, tetapi tidak bererti dia sama, tidak bererti dia boleh menggantikan ibadah haji. Contohnya bila Nabi SAW bagi tahu kalau kita nak dapatkan pahala khatam Al-Quran, kita baca 3 kul. Kita baca qul huwallah 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baca 3 kali. Adakah bila kita baca 3 kali kita dah tak payah baca Quran dah? Kita dah tak payah cuba untuk nak khatam Al-Quran? Tidak sama sekali. Bukan itu apa yang dimaksudkan. Tetapi nilai pahala kita membaca 3 kali itu, sebahagian ulama mengatakan maksud daripada surah Qul huwallahu ahad itu mengandungi apa yang Allah nak ceritakan dalam Al-Quran. Di dalamnya ada elemen-elemen of tauhid yang sangat penting. Sekalipun kalau kita kata nilai pahalanya sama, tetapi ia tidak akan sama. Macam kita katakan rumah yang berharga 1 juta ringgit. Rumah yang berharga 1 juta ringgit tidak sama dengan cash 1 juta ringgit. Beza kan? Beza tak nilai dia? Rumah tu walaupun dia berharga 1 juta, kalau kita nak dapatkan hasilnya, kita kena jual. Dia lain sebab dia berbentuk aset, property yang tak boleh digunakan bila-bila masa. Begitu juga ketika mana kita umrah pada bulan Ramadan. Walaupun nilai pahalanya sama seperti mana haji, tetapi dia tidak boleh menggantikan haji. Haji banyak lagi spesifik ataupun banyak lagi kelebihan-kelebihan lain yang tidak dimiliki oleh orang yang melakukan umrah. Tetapi pada tahun ini Allah masih lagi menguji kita. Ramai daripada kalangan kita yang masih lagi tak dapat pergi haji. Saya tahu ramai orang yang mengeluh, ramai orang yang berdoa supaya dapat kembali ke Baitullah, supaya dapat berpeluang untuk nak menyaksikan, subhanallah, manusia-manusia yang datang daripada pelosok dunia, cuba untuk nak menghidupkan bulan Ramadan di sana. Satu pengalaman, satu suasana yang tak mungkin kita akan dapat di tempat-tempat yang lain. Tapi kita doa kepada Allah, moga-moga Allah bantu kita, Allah hilangkan musibah ini daripada kita. Dan insya-Allah saya doakan kepada kita semua hadirin hadirat yang menonton kita pada hari ini, insya-Allah moga-moga Allah tunaikan impian kita untuk kita dapat lagi kembali ataupun pergi ke Baitullahil Haram untuk menunaikan ibadah umrah ataupun ibadah haji. Baik, sampai di sini sahaja dulu insya-Allah episod pada kali ini. Dan insya-Allah kita akan bertemu lagi. Jangan lupa bersama dengan saya dalam slot motivasi pagi bersama dengan Dr. Kamilin Jamilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.